memberi cahaya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah tajuk hari ini dah ditetapkan pun dengan oleh pihak penganjur dia untuk permulaan ini sebagai sekapur sirih lah. Ustazah beri nama sekapur sirih. Sebab apa sekapur sirih? Sebab adat orang Melayu ni kalau pembukaan dia kan hidang dengan sirih dan kapur. Sekarang tak ada lagi dah kan. Dia tengok gambar jadilah. Tapi apa pun itu satu budaya yang sangat sangat bagus, sangat menghormati tetamu, sangat welcome lah kepada orang yang nak kita kenal. InsyaAllah hari ini mukadimah kita belum masuk lagi dalam surah An-Nur ya. Penganjur beri surah An-Nur bukan cahaya biasa. Kalau lagu Siti Nurhaliza tu bukan cinta biasa kan. Tapi betul memang surah An-Nur ini bukan cahaya biasa. Nak tahu sejauh mana dia bukan cahaya biasa, kita kena tadabbur surah An-Nur ya, kita kena baca sungguh-sungguh dengan kefahaman, dengan penghayatan, insya-Allah barulah kita dapat menghayati, merasai cahaya yang hebat yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai permulaannya ingin Ustazah mengungkapkan kata-kata daripada seorang ahli sufi, juga seorang filosof, juga seorang seniman yang mengungkapkan perasaan dia, mengungkapkan cinta dia melalui puisi-puisi. Dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui puisi-puisi beliau, iaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mengatakan apa? Tempuhlah aras selaras, tempuhlah arah selaras dengan rasa jati. Maknanya arah hidup kita. Maknanya visi dan misi hidup kita biarlah selaras dengan rasa jati. Rasa jati ni kat sini apa? Fitrah. Fitrah yang telah Allah kurniakan. Semua manusia telah Allah kurniakan fitrah yang baik, yang sesuci. Jadi biarlah kita melalui jalan hidup kita untuk mencapai mission kehidupan kita, biar dengan fitrah yang telah Allah kurniakan kepada kita, yang dikenderai oleh cahaya, yang dipimpin oleh cahaya. Cahaya itu pengendara terpercaya, kenderaan ya. Cahaya ilahiyah mengenderai cahaya rasa jati. Fitrah kita ni, hati kita ni biarlah dipandukan oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu makna dari cahaya di atas cahaya. Dalam ayat 35 nanti sahabat-sahabat sekalian akan jumpa satu ayat yang menceritakan tentang cahaya Allah. Bila Allah sebut nurun ala nur, yang bermaksud cahaya atas cahaya. Apa dia itu cahaya atas cahaya? Kena habislah kita punya kuliah kita sikit je kan, dalam lima kali pertemuan dalam kuliah-kuliah ustazah di tempat-tempat lain 2 tahun tak habis lagi surah An-Nur. Okey, setakat ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya diberitahu orang-orang staf keterangan banyak bertanya, rajin bertanya. Kalau tak tanya tu saya tak tanya. Okey, ada berapa ayat dalam surah An-Nur? Ada dalam buku ni ada, tapi jenis orang nak selak lagi tak jumpa. Ada 64 ayat. Panjang ayat-ayat Allah dalam surah An-Nur. Tak sempat untuk kita tadabbur dalam masa sejam atau 2 jam, tak sempat. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tu menerima fresh wahyu Allah direct daripada Jibril terus turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai Rasulullah pengsan, sampai Rasulullah demam. Ada menceritakan kalau wahyu turun sampai Rasulullah ni berpeluh-peluh, duduk atas unta-unta sampai yang sedang berdiri tu loher kaki dia, sebab berat sangat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah kata kepada Nabi, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kamu, aku akan turunkan kepada kamu ayat-ayat yang sangat berat. Jadi ayat-ayat Allah ni sangat berat, sangat bermakna. Bukan saja kita baca-baca kemudian kita tinggal, tapi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala
hendaklah kita tadabbur, kita faham dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita. Al-Quran ini kita nak rasa aura dia, nak dapat cahayanya, kena hidup bersama kita yang hidup. Kita tak nak hanya kita saja yang hidup tapi kosong, tanpa panduan dan tanpa ikutan daripada Al-Quran. Jadi akhwat, sahabat-sahabat, sisters yang dikasihi Allah sekalian, kita berada pada hari ini mempunyai satu tujuan. Bila disebut surah An-Nur, maknanya kita nak tahu tentang surah An-Nur. Sebab surah An-Nur ini adalah surah cahaya. Nur ni maknanya apa? Cahaya. Kita nak cahaya tersebut. Saya yakin tak ada yang datang kat sini saja-saja nak duduk-duduk, nak sakit-sakit lutut, tetapi nak cahaya. Yang berada dalam surah An-Nur, sebab kita ini sangat berhajat kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, sangat berhajat. Hidup kita ni akan fana, hidup kita ni akan hampa kalau tak ada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita, selepas hujung solat mesti saya yakin kita akan berdoa kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Ya Allah, nawwir qulubana, berilah cahaya kepada hati-hati kami. Minta dengan Allah. Adakah kita mengerti cahaya apakah itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Fitrah kita memang sentiasa berhajat kepada cahaya. Kalau tak ada cahaya, Masya Allah, alam menjadi gelap gulita. Sebab apa ada cahaya ni? Sebab ada matahari. Kalau tak ada matahari, gelap. Bila malam, kalau tak ada bulan, gelap, zulimat. Dari segi fizikalnya, dari segi empiricalnya pun kita berhajat kepada cahaya. Apalagi dari segi spiritual, kita sangat berhajat kepada cahaya Allah. Kalau tidak ada cahaya, hati kita akan gelap. Bila hati gelap, kita akan sentiasa berbuat maksiat. Kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita tidak terpandu. Jadilah kita manusia yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Akhir program nanti kita akan baca suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Kita tak nak hidup dalam kerugian. Bila kita jauh dengan cahaya Allah, hati gelap berbuat maksiat, rugi hidup kita. Sepanjang 40 tahun, sepanjang 60 tahun, apa yang kita buat kat dunia ni, rugi kita kalau tanpa cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti cahaya itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah cahaya. Allah An-Nur. Anak-anak kita melantunkan Asmaul Husna. Ada dalam deretan 99 itu nama An-Nur. Allah itu Maha Cahaya. Di dalam surah An-Nur ayat 35 Allah menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Yang bermakna Allah itu menawar, Allah itu menerangi cahaya langit dan bumi. Bila sebut langit dan bumi, jangan kita bayangkan langit yang kita nampak, bumi yang kita nampak ini, tidak. Dalam Al-Quran, bila Allah mengungkapkan samawati wal ardh, maknanya alam semesta yang menjangkau langit pertama, langit kedua dan seterusnya, yang kita sendiri pun tak akan sampai ke langit tersebut. Syekh Muzaffar, angkasawan kita, disampai langit berapa? Pergi jutaan ringgit, jutaan ringgit habis duit negara untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru langit pertama. Tetapi cahaya Allah menjangkau lebih daripada itu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Kita sangat berhajat sahabat-sahabat kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini kita menampilkan, kita menonjolkan. Memang tertonjollah ayat-ayat Allah dalam surah An-Nur. Tapi kita nak para muslimah betul-betul
menghayati surah An-Nur. Sebab surah An-Nur ini adalah surah yang sangat rapat dengan kita, sehingga Rasulullah mengangkat surah An-Nur sebagai satu silibus yang paling penting untuk para muslimat, para wanita, menekuninya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Alimu nisa'akum surat An-Nur." Apa maknanya? "Alimu nisa'akum surat An-Nur." Itulah buku yang diberi judul "Ajarkanlah wanitamu surah An-Nur." "Alimu nisa'akum surat An-Nur." Saya nak fokuskan perlunya surah An-Nur ini dikaji, ditekuni, diladeni oleh para muslim. Dan "Alimu nisa'akum surat An-Nur" ini diulang lagi oleh khalifah yang seterusnya, iaitu Umar Al-Khattab. Dibuat notis, hantar notis ini kepada jajahan takluknya di Mesir, di Kufah, di Iraq. "Alimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarkanlah wanita-wanita kamu surah An-Nur. Jadi Ustazah mengucapkan tahniah kepada Petronas yang menyahut seruan Nabi, "Alimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarkan wanitamu surah An-Nur. Surah sangat percaya. Kan orang perempuan suka yang lighting, yang bling-bling kan. Takkan tak suka dengan surah An-Nur ni. Dia sangat sangat rapat dengan kaum wanita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada cahaya tersebut. Kita yang berhajat. Allah Ta'ala nak mencipta syurga, tidak perlu sikit pun cahaya matahari. Tetapi kita sangat berhajat kepada cahaya matahari. Tak ada matahari dekat syurga. Kita dekat dunia ni sumber cahaya kita apa? Matahari. Lampu bermula daripada cahaya suria. Nak gerakkan generator, nak apa, semua menggunakan cahaya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta syurga yang besar, lebih besar daripada 7 petala langit dan petala bumi. Sedikit pun tidak mengharapkan cahaya atau tenaga daripada matahari. Malah kitalah yang berhajat kepada cahaya Allah, mengimani bahawa di sebalik ciptaan matahari yang hebat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menghuni syurga yang bercahaya, Al-Jannah Al-Munawwarah, syurga yang sangat bercahaya. Pada awal ini ingin saya mengajak diri saya sendiri supaya kita dapat merasakan pentingnya, terujanya kita untuk mengambil cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan cahaya Allah itu sebagai pelita, lampu, spotlight, untuk penunjuk arah kepada kehidupan kita. Persoalannya, apakah akibatnya kalau kita tak kisah pun dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kita kisah cahaya matahari, yang kita kisah cahaya lampu, cahaya yang berbentuk material, cahaya empirical yang kita kisahkan sangat. Tapi kita tak pernah kisah dengan cahaya maknawi. Sebab manusia ini sudah dididik, apa-apa je mesti dengan material, nampak baru percaya. Kalau spiritual ni tak kisah. Cahaya Allah ni tak perlu bagi kita. Kita tak teruja pun untuk mencari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita jauh daripada cahaya Allah, hidup kita jadi bagaimana? Apa akibatnya kalau kita jauh daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala? Akibatnya akan berlakulah kerosakan, dan sedang pun berlaku. Yang perlu kita muhasabah, perlu kita fikirkan bersama. Bila kita jauh daripada cahaya Allah, jauh daripada cahaya Allah, hidayah Allah, syariat Allah, maka rosaklah hidup kita, sistem hidup kita secara menyeluruh. Kehidupan kita secara peribadi rosak. Cara kita hidup bagaimana sama je dengan makhluk Allah yang lain, bagai tidak ada panduan. Rosak kehidupan peribadi. Nampak tak bagaimana kehidupan peribadi kita boleh rosak? Peribadi kita ni hanya untuk kita jaga maruah kita. Tapi bila jauh cahaya Allah, diri kita ni semua kita nak tayangkan kepada orang lain. Allah suruh tutup.
Pribadi kita, privacy kita pun kadang-kadang perlu kepada privacy dalam kehidupan kita. Tetapi sebab kita jauh daripada cahaya Allah, pribadi kita semua kita nak selak. Lagi sekarang zaman Facebook, zaman apa? Selfie. Semua nak tunjuk kepada dunia luar. Dah tak ada dah kehidupan pribadi. Jangan kita tak perasan ini adalah kerosakan sistem hidup manusia. Hidup pribadi pun kita ada akhlak, kita ada kanun, kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Peraturan tu kat mana ni? Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Begini kamu punya kehidupan pribadi. Begini cara kamu hidup. Begitu juga rosak juga kehidupan bermasyarakat kalau tidak ada nur, jauh daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak juga sistem negara sebab tak berpegang dengan Al-Quran, tak berpegang dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sangat menakutkan dan membimbangkan. Ada yang tak takut dengan kehidupan masyarakat hari ini? Ada tak yang tak takut? Saya takut. Setiap 20 minit sekali, statistik. Nak cakap dengan orang perendonas ni kena ada graf, kena ada statistik. Nanti dia kata Ustazah digoreng je. Setiap berapa minit sekali? Setiap 20 minit sekali anak-anak luar nikah dilahirkan. Ini apa ni? Biasa ke? Ini luar biasa. Ini rosak. Berapa minit sekali berlaku perceraian dalam sistem rumah tangga? Ini apa? Ini biasa ke? Ini kerosakan. Sebab apa? Jauh daripada cahaya Allah. Sebab itu ulama mengungkapkan syariat Allah tergendala bila jauh daripada Allah. Sebab jauh daripada cahaya Allah. Syariat Allah tergendala. Sebab apa? Sebab syariat Allah itu ada dalam Al-Quran. Nak faham syariat Allah melalui Al-Quran. Kalau syariat yang lain daripada Al-Quran, maknanya syariat ni maknanya jalan, syariat ni maknanya peraturan. Maknanya manusia yang cipta. Kita kena ambil daripada Al-Quran syariat, jalan hidup kita. Syariat Allah tergendala kalau kita jauh daripada cahaya Allah. Berlaku kemungkaran yang bermaharajalela, mungkar. Sumbang mahram. Mak dan anak berzina. Dulu takut nak sebut, sekarang dah tak heran dah. Ada mak dan anak berzina. Kakak dan adik berzina sampai melahirkan 2-3 kali. Ada, berlaku. Maksiat berlaku merata-rata. Pergaulan bebas. Masya Allah. Jangan kita anggap ini perkara biasa. Tentang dunia kita, dunia moden sekarang. Perhubungan tidak terbatas. Maklumat di ujung jari menyebabkan kita bebas bergaul. Masya Allah. Itu adalah tanda-tanda kita semakin jauh daripada cahaya Allah SWT. Undang-undang ciptaan manusia dan adat jahiliah dijulang. Dalam Al-Quran banyak peraturan, tapi orang tak ikut. Tapi buat itu undang-undang manusia. Orang boleh akur, undang-undang Allah tak mau akur, undang-undang manusia akur. Bukan tak boleh akur, tapi sangat akur. Kenapa? Sebab kita nampak efek dia di dunia lagi. Misalnya kita naik kereta, ada traffic light. Kalau merah, kita berhenti. Kalau kita jalan, habis kita kan. Kenapa kita tak anggap kalau kita langgar undang-undang Allah, langgar syariat Allah, langgar Al-Quran, kita akan terima akibatnya. Akibatnya dekat akhirat kita tak nampak sebab kita belum ada lagi hakul yakin, keyakinan yang mendalam. Undang-undang Allah nampak zalim dan kejam, hudud dipermainkan, sedangkan undang-undang ciptaan manusia yang sedia ada tidak mampu menyelesaikan masalah manusia. Sudahlah, tolak undang-undang Allah. Tak mahu Quran ini dijadikan undang-undang. Tapi masyarakat dah sakit ni, masyarakat ada masalah, perlukan undang-undang. Undang-undang manusia yang dijadikan peraturan pun tidak juga dapat menyelesaikan masalah. Jadinya kena kembali kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-samalah saya menyeru diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian supaya kita kembalilah mencari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana cahaya Allah
Sudah pasti kita mencari di dalam Al-Quran. Nurul Quran yang perlu kita gapai, yang perlu kita cari, yang perlu kita korek. Ini bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita khatam. Bila ulama kan kita khatam, bukan setakat itu. Nur yang menggetarkan jiwa manusia. Nur ni lah yang kita nak, yang menggerakkan jiwa kita. Tak mahu jiwa yang mati. Tubuh badan kita sihat tapi jiwa kita mati. Setiap hari kita bekerja untuk mencari kesenangan duniawi, tapi jiwa kita mati. Tak pernah tenang. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak nur ini, nur yang menggerakkan hati, nur yang menjadikan kita manusia yang beriman. Al-Quran ini menjadikan kita manusia yang benar-benar beriman, yang bergetar hatinya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal, bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang-orang yang beriman, yang sejati, yang sebenar-benar beriman. Kita sering mengatakan ana mukminah, aku muslimah yang beriman. Berat nak jadi muslimah yang beriman, nak jadi orang yang beriman, ada ciri-ciri yang tersendiri, yang unggul, yang barulah dikatakan muslimah yang beriman. Siapa dia? Bila Allah mengatakan innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masya-Allah. Baca ramai-ramai boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Di awal ayat Allah menggunakan perkataan innama. Apa makna innama? Sesungguh. Bila sebut sesungguhnya maknanya sungguhlah, sengoti orang kata. Saya ni orang Johor. Orang Kelantan kata sengoti. Sungguh. Orang yang mempunyai iman yang sejati, orang mukmin yang sejati. Kita nak jadi sejati lah. Kita nak sejati kan. Makan beras jati kena jadi orang yang sejati. Bukan iman yang loklak. Ni orang Kedah lah, orang Kedah kata loklak. Tak sejati. Bila Allah sebut innama tu maknanya sungguh. Sungguh ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat Allah wajilat qulubuhum. Ma makna wajilat qulubuhum? Bergetar. Bergetar hati dia apabila dibacakan ayat Allah. Hati kita bergetar tak? Belum lagi sampai tahap untuk bergetar. Belum lagi mungkin ada, tapi kebanyakannya belum ada. Saya pun dah baca banyak kali Quran pun susah nak bergetar hati kita. Susah nak menangis. Itu antara ciri-ciri bergetar, antara je. Menangis tu antara ciri-ciri bergetar. Besar lagi mana perkataan bergetar dua jelas. Antara cirinya menangis. Hati tu rasa semacam, hati tu ada bunga apa? Ada taman. Hati tu ada taman. Dalam hati ada taman. Bergetar, seronok nak baca ayat Allah. Itu maknanya dah kita mungkin dah sampai tahap mukmin yang sejati. Seronok baca ayat-ayat Allah. Cuba kita bentangkan Al-Quran kat sini dengan bacaan Al-Quran dengan nyanyian lagu apa Hindustan sekarang ni, Dilwale ada benda ni. Mana sedap kita dengar. Oh, Dilwale lagi bergetar. Kan? Itu kena check lah kita punya hati kita. Tak bergetar lagi, kita lebih bergetar dengar Dilwale daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Check kita punya keimanan kita. Adakah selama ini, tanya dalam diri kita, adakah selama ini ada getaran di hati kita bila membacakan ayat-ayat Allah? Bila sebut Allah pun ada tak bergetar? Ada tak rasa takut? Ada tak menangis kita?
Sehingga Nabi anjurkan kepada para sahabat, bila baca Al-Quran menangislah. Sebab Al-Quran ini diturun dalam keadaan hiba. Ada masa-masanya turun keadaan hiba. Menangislah kata Nabi. Wahai Rasulullah, tak boleh menangis, kata sahabat. Keras, saya ni happy go lucky, seronok semua. Yang nak nangis susah. Nabi kata apa? Tatabakau. Buat nangis. Semula-mula. Nak didik, nak latih hati kita supaya sentiasa hati kita ni lembut. Kalau kita tak pernah nangis tu hati keras. Supaya hati kita lembut, buat menangis. Tak apa. Walaupun tak faham. Kalau faham lagi insya-Allah. Saya yakin siapa yang faham baca ayat-ayat Allah, faham sungguh, dia akan tersungkur. Apa lagi menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga dan juga azab api neraka. Sebagaimana para sahabat pengsan apabila menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Tak bergetar hati, bagaimana untuk kita menjemput rasa getaran tersebut? Bagaimana? Sebahagian ulama mengatakan cara terbaik untuk memecahkan belenggu-belenggu yang mengeraskan hati keras, sebab itulah tidak bergetar apabila disebut nama Allah. Jadi untuk mencairkan rasa keras di hati kita, fikiran kita yang beku ini, bila dah keras, bila dah beku, Al-Quran ini kita tak anggap dia satu yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana? Iaitu dengan tadabbur Al-Quran. Tadabbur besar makna tadabbur. Sebab itulah kita kata dah baca dah Al-Quran berkali-kali, tapi ketenangan masih tak datang lagi, masih susah hati, masih bersedih lagi. Kita ceklah sejauh mana tahap tadabbur kita kepada Al-Quran. Bukan baca Al-Quran, bukan tak boleh baca Al-Quran, boleh, tapi biarlah kita tinggikan sikit makam kita dalam membaca Al-Quran. Sahabat-sahabat saya menyeru diri sendiri, lepas ini kita tinggikan makam ataupun level pembacaan kita, bukan setakat baca tapi perlu kepada tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Allah tempelak orang-orang yang jauh dengan cahaya Allah, sebab cahaya Allah ni dapat daripada Al-Quran. Orang yang keras hati sebab dia tak tadabbur Al-Quran. Sebab apa hatinya keras? Sebab hatinya telah terkunci. Itu yang Allah tanya, am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka telah terkunci? Bagaimana nak buka kunci hati ni? Itulah dengan tadabbur. Buka hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ambil daripada lubuk Al-Quran. Dan tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran pun adalah untuk ditadabbur. Bila ditanya kenapa Allah turunkan wahyu, kenapa Allah turunkan Al-Quran, untuk ditadabbur, bukan semata-mata untuk dibaca. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Ini adalah sebuah kitab. Kitab apa? Al-Quran. Allah tunjuk kepada Nabi, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad untuk dibacakan kepada kita umatnya, penuh dengan keberkatan, penuh dengan mukjizat, penuh dengan keajaiban, penuh dengan rahmat. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru, supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Duduk berlama-lama dalam satu ayat, bukan cepat nak habiskan. Baru baca 2-3 muka surat dah silap dah. Bila nak masuk juz ketiga, betul tak? Betul, saya tu pernah buat. Kan?
surat dah selak dah. Ada 8 line lagi nak masuk juzuk kedua. Kena berlama-lama untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Barulah kita dapat mengambil pengajaran. Barulah kita dapat menambil cahaya daripada ayat tersebut. Cepat dia nak lari. Cahaya tak terkejar kita ni punya lajunya. Padahal cahaya tu laju dah, betul tak? Laju dah cahaya tu, lebih laju daripada bunyi. Betul tak? Berapa kelajuan cahaya? Ingat? Betul dah ni kita cakap pasal sains-sains sikit. Okay. Al-Quran ini untuk ditadabbur. Sebab bila orang-orang yang beriman faham dengan tadabbur ayat-ayat Allah, dia akan melahirkan satu bangsa yang hebat, satu bangsa yang kuat. Bagaimana para sahabat, para salafus saleh pada satu ketika dulu menjadi satu bangsa yang kuat, yang hebat. 1/3, 2/3 daripada muka bumi ini dikuasai oleh tentera-tentera Islam, menguasai, membuka negeri-negeri. Dia tidak panggil menjajah tapi membuka, sebab memberi lembaran baru kepada negara-negara yang dijajah, memberi lembaran baru, memberi cahaya kebaikan kepada negara tersebut. Kezaliman dihapuskan, memerintah dengan penuh keadilan. Bila kita tadabbur, orang pun takut dengan kita, rasa gerun. Sekarang ni Islam tak menjadi apa-apa, tak bermakna. Setiap hari darah umat Islam dijarah oleh musuh-musuh Islam yang tak suka kepada Islam. Sebab tak ada hepah dah umat Islam hari ini, sebab jauh daripada ayat Al-Quran. Kita tengok bagaimana King Louis yang ke-7. Betul tak 7? Angka Roman tu kan kita kadang tak boleh nak baca. King Louis yang ke-7, antara pemimpin dalam peperangan salib. Peperangan salib ni banyak siri, 8 siri, 10 siri, dan kebanyakannya dimenangi oleh tentera-tentera Islam. Dia kata apa? Semakin diserang umat Islam, tentera Islam, semakin diserang, semakin kuat pula semangat jihad mereka. Kita tidak akan dapat kalahkan mereka, kita tidak dapat kalahkan orang Islam yang beriman ini selagi mereka rapat dengan Al-Quran. Bukan setakat baca, tetapi tarik cahaya dari Al-Quran itu, keluarkan dalam kehidupan. Tak nak Al-Quran itu cahaya dia tersimpan saja dalam buku, hanya dibaca dalam majlis-majlis yang ritual. Tak mahu. Kita nak isi Al-Quran itu dijadikan sebagai panduan hidup kita secara peribadi, bermasyarakat dan bernegara. Kita nak Islam yang hebat. Kita nak ada negara Islam. Umat Islam ramai, tapi negara Islam tidak berundang kepada undang-undang Islam. Rugi kita, sedangkan kita sudah ada undang-undang yang begini cantik daripada Al-Quran. Inilah dia fenomena yang berlaku pada hari ini. Umat Islam ini level yang paling lemah lah. Tidak boleh membaca dan tidak mesra Al-Quran. Betul tak? Zaman sekarang ni zaman IT, kita boleh belajar Al-Quran melalui internet, komputer. Patutnya boleh kita memperbaiki bacaan kita. Tapi ada lagi di kalangan anak-anak kita yang tidak boleh baca Al-Quran. Lebih dahsyat lagi, tak sembahyang. Sebab apa tak sembahyang? Sebab tak pandai baca Fatihah. Inilah fenomena hari ini yang perlu kita rasai, yang perlu kita terkilan. Jangan kita tak kisah dengan dunia kat luar tu. Jangan tak kisah dengan, kita hanya kisah dengan diri kita, dengan hidup kita. Keluar 6 pagi kelak-kelak, di office balik 7 pagi. Tak kisah dengan dunia. Tak boleh. Kita kena tahu apa nasib umat Islam ini. Walaupun kita rasa siapalah aku ni untuk merubah dunia, jangan. Masing-masing ada peranan masing-masing untuk merubah daripada yang makruf, yang mungkar kepada makruf. Ni tanggungjawab kita. Wajib kita buat kerja, amal makruf, nahi mungkar. Wajib tu. Bukan kerja ustazah ni, kerja amal makruf nahi mungkar. Ustazah ni dia cakap boleh lah. Kebetulan nak suruh bercakap. Amar ma'ruf nahi mungkar ni bukan semata-mata bercakap, bukan semata-mata berceramah. Kita buatlah dengan segala kelebihan yang kita ada, dengan secara kreatif buat amal ma'ruf nahi mungkar. Ini wajib, sebaris dengan kewajipan kita solat dan puasa, juga menunaikan zakat. Ya. Al-mu'minuna wal mu'minat, kata Allah.
Orang yang beriman lelaki dan perempuan, Allah sebut lelaki dan perempuan. Selalunya kebanyakan ayat-ayat Allah dia hanya sebut orang lelaki je. Bila sebut orang lelaki maknanya termasuklah perempuan. Tetapi dalam ayat ini Allah sebut al-mu'minuna wal mu'minat. Wah, dia ada benda yang penting ni Allah nak cakap. Sampai panggil lelaki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kamu saling tolong menolong dalam perkara apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti bangun, bangkit, buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah, sebaris dengan perintah solat. Wa yutuna zakah, sebaris dengan kewajipan menunaikan zakat. Tahniah kepada surau buat program-program begini. Ini pun salah satu program amar ma'ruf nahi munkar. Besar bangunan kita ni kan, Petronas. Patutnya ramai, penuh patutnya kat atas tu ada tu. Setiap inci ni penuh tu. Panggil tak kira siapa pun yang datang, asalkan memberi ilmu Allah tu, cahaya Allah tu datang. Penuh kan? Rugi kita ada bangunan besar-besar. Tapi anak-anak kita kata apa? Coek je yang datang. Kerja amar ma'ruf nahi munkar ni kerja yang sangat mulia datang. Beri sokongan kepada surau. Kalau nak buat program-program amar ma'ruf nahi munkar. Level kedua, Al-Quran hanya dijadikan bahan semata-mata. Bahan bacaan, baca je. Tapi tak faham, tak kisah pun, rasa tak bermakna pun lepas baca Al-Quran. Kan? Tu yang kita berkira sangat tu. Kalau baca Quran 10 minit rasa dah penat sangat. Rasa dah jenuh dah sangat. Walaupun 10 minit baca Quran. Kan? Tapi baca majalah mangga, baca majalah, tak ada rakam majalah mangga. Itu zaman-zaman saya dulu. Baca majalah gila-gila, 20 minit, 1 jam tak sedar. Sebab Al-Quran ni bacaan je lah. Tak tadabbur, tak rasa aura Al-Quran. Dan kurang perenungan dan tadabbur yang melahirkan getaran, yang menggerakkan jiwa, perasaan dan anggota. Baca Al-Quran yang menggerakkan anggota kita untuk buat amal soleh, membuat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat bagaimana seorang Yahudi, penulis Yahudi menggariskan 3 kelemahan utama. Ini kita kena tahu. 3 kelemahan utama umat Islam. Dia kata umat Islam tidak pernah belajar dari sejarah lampau. Sebab itulah berulang-ulang nasib malang yang berlaku kepada umat Islam sebab tak pernah belajar. Umat Islam tidak merancang dengan teliti. Umat Islam terdiri daripada orang-orang yang malas membaca. Malas membaca. Padahal ayat pertama sekali yang diturunkan kepada Nabi adalah bacalah, Iqra. Kenapa ya? Bila dia keluarkan artikel ini, keluarkan kelemahan-kelemahan umat Islam, Mursyid Raya ni dia ditegur. Kenapa keluarkan rahsia-rahsia ni? Kalau mereka tahu rahsia, mereka akan ubah pendirian kita, pendirian dia. Dia kata jangan bimbang, orang Islam takkan tahu sebab mereka tidak membaca. Malah lebih dahsyat lagi kalau baca pun tidak faham. Na'udzubillah min dzalik. Astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Sebab itu Al-Quran ini kitab ilmu, samudera ilmu. Ada satu tafsir yang besar jilid dia beri nama Al-Bahrul Muhit. Dia memberi perumpamaan bahawa Al-Quran ini seperti lautan yang luas. Al-Bahrul Muhit maknanya lautan yang bulat, lautan yang dalam. Okey. Jadi maknanya kesimpulannya Al-Quran ini bukan setakat dibaca tapi kena tadabbur. Beginilah. Buat kuliah-kuliah, pahami satu ayat apa yang Allah nak sampaikan, kemudian kita amalkan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat tu kadang-kadang dia baca daripada lepas Isyak tu ada satu hadis, ada satu cerita. Lepas Isyak sampai subuh, dia ulang-ulang satu ayat tu saja dia ulang-ulang. Sebab dia nak bukan tak faham tapi nak menghayati. Satu perkara yang besar yang Allah nak beritahu dalam ayat tersebut. Jadi sebab itulah kita tahulah apa makna tadabbur. Apa makna tadabbur? Ejaan bahasa Arabnya tadabbur, iaitu satu pendekatan berinteraksi. Kita berbual, berdialog dengan Allah. Nama pun Al-Quran ni kalam Allah. Kan nama pun kalam Allah maknanya kita berdialog, berinteraksi dengan Al-Quran dengan ketajaman mata hati
dengan merenungi makna-maknanya berulang-ulang kali secara mendalam sehingga dapat menemukan rahsia di sebalik ayat-ayat Allah. Kita nak rahsia, kita nak nur, kita temukan nur Allah di dalam ayat-ayat. Ya? Dan ulama yang lain mengatakan tadabbur merupakan perenungan terhadap lafaz-lafaz Al-Quran. Ada orang yang seronok nak kaji ayat-ayat Allah, itu ahli-ahli bahasa. Satu-satu dia kaji. Kenapa ni baris depan, kenapa ni ada sabtu? Kan? Kenapa menggunakan perkataan ini? Untuk mengetahui makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya? Jika ia diabaikan, maka hikmah diturunkan Al-Quran pun akan hilang. Hilanglah, sebab itulah ramai je orang membaca Al-Quran tapi tak dapat hikmah. Setiap tahun pun buat musabaqah Al-Quran, tapi setakat baca je lah. Kan? Undang-undang, peraturan dalam Al-Quran tidak dimartabatkan dengan sebaik-baiknya. Tadabbur adalah salah satu cara untuk memahami Al-Quran. Antara kaedah tadabbur ialah dengan merujuk kitab-kitab tafsir ulama yang muktabar. Sebab kadang-kadang kita baca terjemahan pun kita tak faham. Betul tak? Baca terjemahan yang diterjemahkan oleh Yusuf Ali itu misalnya, yang diterjemah tafsir Ar-Rahman, kita baca terjemahan tapi tak faham juga. Jadi sebab itulah kena rujuk kitab-kitab tafsir yang sudah establish, yang diakui keilmuannya, terutama tafsir-tafsir yang lama-lama tu. Ia adalah hasil yang paling tertinggi daripada para ulama dalam mentadabbur dan memahami Al-Quran. Masya Allah. Ulama dahulu menghabiskan masa mereka depan Al-Quran berbulan-bulan untuk menafsirkan satu ayat sahaja, berbulan-bulan, dengan istikharahnya, dengan solat hajatnya, dengan perenungannya. Jadi kita pada level ini kena mesra dengan kitab-kitab tafsir. Kebanyakan tafsir kita adalah tafsir bahasa Arab, tapi ada juga tafsir bahasa Melayu yang terkenal di Nusantara, iaitu tafsir Hamka. Patutnya kita kena ada tafsir Hamka, sebab dia buat tafsir tu dengan penuh jiwa dia. Dia menafsir ayat-ayat Allah di dalam keadaan dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada dah dunia. Dunia di luar sana, dia terpenjara, dia dipenjara oleh kerajaan Belanda pada ketika itu. Dia menghabiskan tafsir Az-Zahrani Hamka ni ketika di dalam penjajahan Belanda. Dan di masa itu keluar semua aura dia, betapa dia kasih dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melahirkan sebuah tafsir yang lengkap, tafsir Al-Azhar. Kita kena ada. Begitu juga tafsir-tafsir Arab yang lain, banyak juga yang dah diterjemahkan. Sebab itulah saya mencadangkan supaya kita bermula, boleh nak mula dengan surah apa pun, kita bermula dengan surah An-Nur, tadabbur surah An-Nur. Dan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa tahun ini cuba dengan izin daripada Allah untuk menulis satu tafsir lengkap khusus tentang surah An-Nur, bukan terjemahan tapi huraian, sedikit huraian, ayat demi ayat di dalam surah An-Nur. Kempen sikitlah buku ini. Ini bukan kempen, tapi dakwah saya, dakwah seruan saya dalam nak mentadabbur surah An-Nur. Boleh buat apa sahaja pilihan, kan? Tapi saya memudahkan tafsir ini di dalam penulisan saya. Dalam buku Ajarkan Wanitamu Surah An-Nur, kalau lihat kepada metod penulisan saya memang tulis tafsir hurai ayat demi ayat. Satu ayat pun tidak saya tinggal. Sebab setiap ayat itu sentiasa sinkronis, sentiasa berkait, tidak terputus-putus. Itu keajaiban Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini yang kita lihat pada hari ini, yang kita pegang pada hari ini dalam Mashaf Uthmani pada hari ini, susunan dia berbeza dengan susunan ketika wahyu diturunkan. Ini satu keajaiban, ini satu mukjizat. Bila kita lihat bagaimana Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat, susunan dia lain. Susunan yang ada pada hari ini lain. Ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad apa dia? Surah Al-Alaq. Tapi bila kita buka Mashaf ini, yang surah pertama adalah surah Al-Baqarah. Tidak ke bersempang siur jadinya? Kan? Itu ubah-ubah? Tidak.
Tidak sekali-sali bersimpang siur. Inilah keajaiban Al-Quran. Walaupun sudah di lain penyusunannya, masih juga berantai, masih juga sinkronis antara ayat pertama, ayat kedua. Malah setiap surah susunannya masih lagi sentiasa berkait-kait. Kenapa Allah kenapa surah Al-Fatihah letak ke awal, lepas tu diikuti ke surah Baqarah? Berkait, tidak caca merbak. Sebagaimana sekiranya saya buat satu novel, bab pertama cerita ini, bab kedua cerita ini, sekali datang pula Khadijah diubah novel saya, bab ketiga pergi bab kedua. Tentu pening kepala, kan? Tidak dengan Al-Quran. Inilah dia keajaiban Al-Quran. Jadi buku saya ini bersifat tafsir kepada surah An-Nur, supaya kita lebih tahu apa sebenarnya Allah sampaikan dalam setiap ayat dalam surah An-Nur. Apa saja pesanan, perintah dan larangan, hukum hakam yang penting yang ada dalam surah An-Nur ni. Banyak hukum hakam yang kita pun sendiri kadang-kadang tak apply pun hukum hakam dalam surah An-Nur, sebab kita tak faham, sebab kita tak baca. Saya dah baca, dah tulis ni baru faham. Oh ya ke? Kan Allah beri kesempatan kepada kita. Oh ya ke gini Allah nak sampaikan begini rupanya. Selama ni kita baca surah An-Nur seperti di angin lalu. Rupanya ada taujihat, ada bimbingan yang besar yang Allah nak beritahu kepada kita. Kenapa buku ini bersifat tafsir? Bukan artikel, bukan bersifat novel, bukan nama pun macam novel kan. Ajarkan wanita surah An-Nur. Tapi buku ini bersifat tafsir kerana membaca kitab tafsir adalah antara cara menggalakkan diri untuk mentadabbur Al-Quran. Dan tafsir adalah sebahagian daripada tadabbur. Kita nak tadabbur, ya. Kerana dengan membaca kitab-kitab tafsir kita dapat merasai nikmatnya membaca Al-Quran. Nikmatnya kita baca ayat yang ke-10 dalam surah An-Nur. Cuba tengok ayat yang ke-10 dalam surah An-Nur, ayat apa? Sebelum ni kita tak faham pun, betul tak? Tak faham ayat ke-10 dalam surah An-Nur, kita baca je di angin lalu. Ayat ke-10. Di situ ada satu sejarah yang hilang gemilang. Ketika ayat ini diturunkan, Sayyidatina Aisyah jatuh pengsan sebab dia berkait dengan dirinya yang telah difitnah, yang telah dituduh berzina oleh masyarakat munafik pada ketika itu. Kita tak tahu kisah di sebalik ayat ini sebab ayat-ayat Al-Quran ini ibrah pengajarannya bersifat umum, untuk diaplikkan sepanjang zaman, sesuai untuk sepanjang zaman. Jadi dia tak cerita secara spesifik ayat ini diturunkan untuk siapa. Padahal bila kita lihat di sebalik turunnya ayat Al-Quran, ayat yang ke-11 bukan ayat ke-10, ayat ke-11 ini ada satu sejarah yang sangat gilang gemilang, menceritakan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga isterinya Aisyah. Panjang cerita dia, tapi Allah nak ungkapkan dalam satu ayat pendek, ayat yang ke-11. Kalau kita tak tahu, tak tahu, kita tak tahu kenapa tiba-tiba ni ayat yang 1 hingga 10 tu cerita pasal hudud, pasal undang-undang Islam, tiba-tiba Allah cerita pula pasal Aisyah. Tapi bila kita tadabbur, baru nampak pertalian antara ayat-ayat tersebut. Jadi tak ada lagi dah alasan. Banyak musuh-musuh Islam yang nak menolak Al-Quran. Dia akan cuba cari kelemahan Al-Quran, supaya bila nampak Al-Quran ini lemah, nampak Al-Quran ini sempang peranang, dia mengatakan Al-Quran ini bukan kalam Allah, Al-Quran ini bukan dari Allah. Bila Al-Quran bukan dari Allah, maknanya dia dari manusia. Bila dari manusia, kita boleh tolak. Sedangkan Al-Quran ini datang dari Allah. Satu huruf pun daripada Al-Quran yang kita tolak akan jatuh kafir. Satu huruf pun. Jadi masalahnya sekarang musuh Islam mengatakan Al-Quran bukan dari Allah, sebab banyak sangat kelemahan di dalam Al-Quran. Tapi tidak sekali-kali Al-Quran tidak lemah. Malah manusialah yang lemah. Membaca Al-Quran tanpa tadabbur, kata Qadhi Iyas, bagaikan seseorang yang membaca surat pada malam hari di rumahnya tanpa diterangi cahaya sedikit. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tadabbur, insya-Allah kita akan dapat kemanisannya. Sebagaimana Said Qutb, seorang tafsir fizi dari Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran satu Al-Quran.
Saya ni cuma menyusun je, bukan tafsir pun. Menyusun hanya satu juzuk, hanya satu surah je. Tapi saya kutuk Hamka menafsirkan satu Al-Quran. Berapa ayat? 4,000 ayat. Tafsir dalam penjara. Apa Syed Qutb mengatakan? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran sangat nikmat. Di awal muka surat yang pertama tu, Syed Qutb mengatakan, hidup di bawah naungan Al-Quran sangat nikmat. Ni'matun la yazuquha illa man dzaqaha. Nikmat yang tidak boleh nak terjemahkan kepada orang lain. Tidak boleh nak ungkapkan, melainkan orang yang merasainya sendiri. Kita sendiri yang merasai, baru kita tahu betapa nikmat. Macam saya, misalnya depan saya ni ada sebiji durian. Durian sedap tak? Kita hanya boleh cakap sedap je, tapi saya yang rasa sedap. Saya sendiri dapat rasa sedap. You all tengok je lah, kan? Tak dapat nak rasa. La yazuquha illa man dzaqa. Mereka orang yang merasainya. Dan insya-Allah buku ini Allah beri ilham kepada saya untuk saya buat secara mudah. Siapa-siapa pun boleh baca, apa level pun, ustazah tak ustazah, apa technician ke, teknorat ke, angkasawan ke, semua boleh baca buku, semua boleh faham. Suri rumah ke, cikgu ke, semua boleh faham. Cuma kelainannya saya memang merujuk secara langsung. Yang sikit-sikit saya ambil rujukan daripada ulama-ulama tafsir. Yang sudah tentulah buku mereka daripada bahasa Arab. Jadi saya memudahkan dalam bahasa Melayu, dan untuk memudahkan sahabat-sahabat semua mungkin tak mampu nak buka tafsir-tafsir yang besar-besar. Jadi saya simpulkan dalam buku ini, Di mana dalam kitab ini saya merujuk secara langsung, secara memang sungguh-sungguh lah. Banyak saya ambil daripada Ibnu Katsir. Tafsir yang pertama. Yang pertama, tafsir yang lahir di muka bumi ini tafsir Tabari. Kemudian diikuti oleh anak muridnya Ibnu Katsir, Qurtubi dan Syed Qutb. Kitab-kitab baru yang contemporary pada hari ini Profesor Hamka lah. Boleh baca, itu yang paling mudah. Tapi dalam surah An-Nur sahaja insya-Allah. Rasa-rasanya tidak ada lagi kat Malaysia ni tafsir surah An-Nur. Yang ada pun dalam bahasa Arab. Tafsir khusus untuk surah An-Nur. Jadi saya mudahkan dalam bahasa Melayu. Jadi agak rugilah siapa yang tidak memiliki. Ini bukan soal kempen, soal bisnes, tidak sekali-kali. Cuma ini ada satu usaha dakwah. Kita nak wanita kita faham tentang surah An-Nur sebagai permulaan. Sebab Nabi dah fokus kat situ. Alimu nisa'akum surah An-Nur. Dia sangat dekat dengan wanita. Okey. Tafsir di dalam buku ini, pendekatan saya juga saya buat secara tematik, secara maudhu'i, secara bertema, supaya kita mudah memahami apakah tajuk-tajuk poin-poin penting yang disentuh oleh surah An-Nur. Cuba kita buka Al-Quran. Rata je kan Al-Quran, ayat 1 sehingga ayat 64. Jadi saya buat perenggan-perenggan, saya buat tema-tema pada setiap rangkaian ayat-ayat supaya kita faham. Oh, ayat 1 hingga ayat 10 ni apa dia Allah nak cakap. Ayat 11 hingga ayat misalnya ayat 11 hingga ayat 20 ada isu-isu yang Allah nak lempar. Itu dinamakan tafsir tematik. Tema, dia kata tema. Ada tema dalam rangkaian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam buku yang pertama ni ada 2 buku. Siri pertama ada 3 tema dia. Di mana ayat 1 hingga 26 menceritakan kepada kita tentang pensyariatan hukum hakam yang berkaitan dengan jenayah akhlak dalam masyarakat. Tentu ada sesuatu yang penting. Kenapa ayat-ayat pertama Allah cerita tentang undang-undang Islam untuk wanita pula? Kan? Ini perkara berat, ni memang berat. Tapi kenapa diberikan untuk dikaji oleh para wanita? Okey, yang kedua, pendidikan akhlak, itu adab-adab pergaulan dan bersosial sebagai kaedah pencegahan yang membentengi masyarakat dari jenayah akhlak. Jadi ada rentetan dengan yang pertama. Allah buat hukum, Allah buat undang-undang. Jadi sebelum kamu dihukum, ada kaedah untuk kamu mengelakkan diri kamu daripada hukuman Allah yang berat, yang maha berat hukuman Allah. Jadi perlulah kita ikut adab-adab dan peraturan. Kalau kita ikut adab-adab yang digariskan oleh surah Nur, insya-Allah kita tidak akan dihukum oleh undang-undang yang telah Allah kanunkan dalam surah Nur. Bab ketiga masih lagi dalam buku ini, pendidikan roh dan
keimanan, yang lebih berfokus kepada mengajak kita supaya betul-betul bermakrifatullah, betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara. Iaitu dengan mengenal Allah melalui nama-namanya, juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui perenungan kepada penciptaannya di alam semesta. Supaya kita bertafakkur dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil masa, ambil ruang untuk kita bertafakkur, untuk kita menyelidik, untuk kita explore tentang keajaiban alam ini, dan akhirnya kita akan bertemu siapakah pencipta yang maha agung ini. Suka tak tengok matahari? Suka tengok matahari? Tak boleh, kita tak mampu nak tengok matahari. Tengok langit yang tak ada matahari. Matahari sebelah sana, tengok langit ni pun kadang-kadang mata kita lemah, tak mampu. Tengok dalam surah Al-Mulk, Allah katakan berapa kali yang qalib ilaikal basaru wasi'an wa huwa hasir. Kecewa mata kita, dia tertunduk juga, tak mampu nak melihat, merenung langit Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya ciptaan Allah. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seruan di dalam surah. Okey, buku kedua yang berwarna oranye tu angkat sikit puan. Puan yang tu buku pink, tu buku oranye. Buku kedua sambungan daripada yang pertama. Jadi kalau boleh kalau nak beli, kena beli dua-dua lah. Nanti tak habis nanti. Rasanya pengalaman saya bila membaca buku yang kedua, buku kedua lagi seronok saya baca. Sebab dia agak santai tapi dia sangat dekat dengan kehidupan kita. Pertama ni agak berat. Agak berat buku yang pertama. Yang kedua ini menceritakan tentang pendidikan ketaatan kepada